tekan dekat Facebook page tu, tekan dekat bahagian Add Center, dekat bahagian atas ni, sebelah perkataan page ni. Ni page kita, tekan kat Add Center. So kita akan nampak kalau macam korang belum pernah buat iklan, korang tak akan nampak lah benda ni. Ini yang dah pernah buat iklan macam saya, nampak lah. Ini sekarang iklan kita yang tengah aktif. Ini bajet iklan ni sehari RM50. So kita buat selama 10 hari lah, nak testing tengok macam mana kan. So setakat ni orang like kita punya Facebook dah 203 lah. Ni tujuan saya buat iklan ni adalah untuk orang like Facebook cikgu. Orang like Facebook cikgu Jeffrey. Dia ada tujuan iklan macam-macam. Ada contoh dia nak suruh kita berinteraksi dengan pelanggan. Nanti dia orang pelanggan akan hantar message. Jadi ini contoh hantar message. Yang ini RM10 lah saya buat selama 5 hari nak try kan. Tengok ada 13 message dia masuk. So reach ni adalah jumlah iklan kita sampai kat berapa orang. Biasanya orang kalau tengok iklan macam tengok kat TV lah kan. Ada yang tengok je. Ada yang tengok, kalau dia rasa nak tekan lah. Okey. Jadi maksudnya dalam 10,000 orang ni baru dapat 200 like. Maknanya dia depend pada iklan kita tu mengancam ke tak lah. Kalau mengancam tu orang ambil lah. Orang tengok lah kan, orang tekan. Ada yang macam hari tu saya buat, yang first kali saya buat untuk iklan kaki Datuk Seri Dipin tu, dalam RM97 buat, dapat 173 like lah Facebook. So jumlah iklan ni sampai ke orang 4,670 orang. Tengok depend lah macam mana kita nak buat iklan tu. Sama mana kita nak war-warkan kita punya page, ataupun kita nak dapat like ke, kita nak dapat customer, bergantung lah. Tapi saya cadangkan dapatkan likes lah. So bila dapatkan likes, orang akan tengok, orang akan like, orang akan belilah barang kita. Okey, untuk yang kalau kita nak create ad kan. Kalau kita nak create ad, nak buat iklan, first kali saya tekan sini lah, create ad. Warna biru ni. Ataupun sini, yang kecil ni. Dua-dua ni sama lah, sama, butang dia sama. Bila kita tekan create ad, dia akan pergi kepada satu lagi window lah. Dia akan tanya macam mana kita nak grow kita punya business, nak besarkan lagi perniagaan, macam mana dia macam mana Facebook ni boleh bantulah. Dia tanya nak bantu macam mana. Jadi sama ada kita boost a post, maknanya kita post dekat Facebook iklan apa, kita punya video ke apa, kita nak naikkan ke tidak like kepada post tu. Itu contoh dia. Kalau nak promote page, nak bagi tahu orang kita ada Facebook page lah. Facebook page macam SB Subuh Beauty ni, dia ada Facebook page dia hijau. Contoh lah, nak bagi tahu orang macam tu lah. Kalau macam nak promote bisnes kita secara lokal, secara tempat, macam kat kawasan kita lah. Contoh macam saya dekat kawasan Keluang. Jadi saya nak buat dekat kawasan Bandar Keluang je yang mengetahui bisnes saya ni, saya ada bisnes jual air hijau. Jadi kita guna yang ni, promote your business locally. Maknanya orang sekitar sajalah. Yang lain ni website. Kalau ada website, kita nak terangkan pasal website, kita akan guna yang ni lah. Yang ni get more leads ni biasanya untuk orang-orang yang macam jual insurans dan sebagainya. Dia nak dapat prospek. So
jual kuih ke, jual kuku ke, jual air kan, jual air, promoter air, itu untuk dapatkan leads lah. Jadi biasa kita akan gunakan promote your page lah. Ni recommended. Simple kita guna promote your page. Jadi bila kita tekan promote your page, dia akan pergi kepada satu ruangan untuk kita macam mana kita nak promote kita punya barang. Promote kita punya page ni macam mana kita nak guna. Kita nak guna apa. Kita boleh upload video, kita boleh tekan sini kan, tekan kat bahagian ni. Bawah format dia nak bentuk apa, kita boleh buat bentuk video, kita boleh buat bentuk gambar, skeping je gambar macam ni, skeping je. Ataupun kita boleh buat slideshow. Slideshow ni banyak-banyak gambar sekali jalan macam tu. Biasa untuk orang jual tudung ke, boleh lah guna yang macam tu. Bahagian slideshow. So biasa saya akan pilih video lah. Sebab video ni dia lebih engaging, lebih untuk orang berinteraksi dengan kita lebih banyak lah. So kita browse lah, browse video kita, video apa yang kita ada. Contoh video yang pernah saya upload lah. Kalau korang belum pernah upload video, korang tekan ni, upload ni. So pilih lah video korang daripada mana. Kalau dah pernah upload video, pilih je mana-mana video yang dah pernah buat, kita continue lah. So dia akan ambil masa sikit untuk upload. Okay, dia akan jadi macam ni nanti. Ini adalah bentuk iklannya lah yang biasa kita tengok. Bentuk iklan dia macam ni. Dia akan muncul dekat korang punya Facebook mobile lah. Kat dalam Facebook tu kan biasa kalau kita scroll nanti kita akan nampak iklan-iklan. So dia ada tulis sponsored kan. Ini semua iklan-iklan dia. Bentuk dia macam ni lah. So kita nak try iklan tu berjalan ke tak. Okay, so kita try lah, tengok dulu kan jalan ke tak. Yang ini atas ni adalah apa yang kita nak letak dalam iklan tu. Kita punya copywriting lah. Ini dekat sini. Ini testing maknanya ni lah saya saja try kan, tengok apa ada. Apa yang kita tulis kat sini, akan keluar dekat bahagian sini, bahagian preview. Tadi saya dah ajar cara untuk masukkan video. Sama ada awak nak letak video ataupun tak nak letak video, katakan nak letak gambar, boleh masukkan gambar. Gambar kita boleh letak. Kita boleh pilih lah gambar apa kita nak. Tekan je gambar apa kita nak letak, kita boleh letak. Kalau kita ada gambar sendiri, kita browse library kita ni, sebelah ni, sebelah kiri ni, kita browse library, nanti kita carilah apa yang kita nak. Kalau nak letak video, macam ni, dia pilih antara single image atau video. So macam saya letak video lah. Letak video lagi mudah. Okay, so ini bahagian teks ni adalah bahagian kita nak letak kita punya dekat iklan tu apa kita nak letak, copywriting lah. Okay, hijau ditinggal jangan, adalah merupakan makanan
yang apa, titik. Contohlah kita nak tulis, ada yang akan keluar kat bahagian sini. Jadi kepada siapa kita nak hantar kita punya iklan ni? Kepada siapa kita nak hantar iklan ni, kita akan edit lah. Biasa kalau orang belum pernah ada lagi benda ni, kita akan tekan create new audience. Create new audience ni adalah kita nak pilih pelanggan. Pelanggan kita nak orang yang macam mana. Jadi sama ada kita okey, ni name ni adalah nama file lah. Kita nak letak nama kumpulan pelanggan kita tu, kita nak letak nama apa? Katakan pelanggan yang hijau. Okey. Pemilihan sama ada kita nak gender kita perempuan ke lelaki ataupun semua. Kita boleh pilih. Biasanya saya pilih perempuan lah. Sebab perempuan dia lagi banyak aktif dalam Facebook. So pilih perempuan. Apa-apa hal pun untuk shopping-shopping biasa perempuan lah. Jadi pilih perempuan adalah dia punya pemilihan dalam Facebook tu adalah yang terbaik lah. So untuk umur kita kena pilih antara 35 hingga 54. Untuk umur yang macam ni, dia yang ada duit, yang stabil kehidupan dia, yang orang cakap ada masalah-masalah penyakit-penyakit ke, dah mula nampak macam manis ke, darah tinggi ke, ataupun nak cantik ke. Ni antara faktor umur yang dia orang nak beli kosmetik, dia orang nak beli produk-produk kesihatan ke, dia orang mencari lah. Ni faktor umur yang macam ni. Jadi kita pilih umur ni dalam lingkungan ini saja, 35 hingga 54. Okey, location kita boleh masukkan. Type dekat sini kita nak masukkan apa? Katakan kita nak masukkan Keluang. Keluang Johor. Okey. Dia kalau kita tekan, dia akan masuk lah dekat negeri apa? Daerah Keluang tu. So katakan daerah Keluang tu awak nak berapa kilometer daripada radius dia. Radius dia nak berapa kilometer. Kalau 44 kilometer, so dia besar lah kawasan dia. Dia cover. Kita tengoklah kita nak berapa besar, kita nak berapa jauh kita boleh pergi. Ini bawah ni adalah bawah sekali ni, nampak ni audience meter ni. Ini menunjukkan kita punya prospek ataupun pelanggan kita yang boleh menerima iklan ni. Ada tulis ni sebanyak berapa? 2.5 juta. So kemungkinan kita punya prospek iklan kita boleh pergi kepada 2.5 juta orang. Tapi kalau ikut Facebook punya manual, Facebook punya info, yang sebaik-baiknya untuk kita dapat kita punya iklan kita tu efektif 100,000 orang je, ataupun 300,000 orang ke bawah lah. Biasa 100,000 orang dah memang efektif lah. Maknanya 100,000 orang ni dia akan sentiasa tengok kita punya iklan. So kita target jangan banyak-banyak. Kita target dalam 100,000, 200,000 macam tu lah. Jadi macam mana kita nak kurangkan daripada 2.5 juta ni kepada 300,000. Kita masukkan dekat sini.
Kita masukkan kat sini orang yang search. Kita masukkan kat sini orang yang search diabetes je. Okey, nampak? Daripada 2.5 juta tadi, dia dah pergi kepada 35,000 orang sahaja. Tadi 2.5 juta. So, kita nak pergi kepada apa lagi? Orang yang membicarakan tentang health awareness. Health and beauty. Okay, kosmetik lah. Katakan kita letak itu. Dah pergi kepada 98,000 orang lah. 98,000 orang. Jadi dalam lingkungan 100,000 lah. Memang dah terbaik lah sebenarnya. Jadi kalau kita dah pilih macam ni, lepas tu kita pilih tempat-tempat kita yang kita nak letak ni kat mana. Kita tinggal save je. So nanti dia ada dekat sebelah sini. Siapa yang kita nak. Okay. Berapa bajet? Okay. Tadi kita dah pilih audience. Dah pilih kita punya penonton iklan kita siapa. Sekarang kita pergi kepada berapa bajet dan berapa lama kita nak letak iklan kita. Okay. Dekat sini, bawah ni dia ada tulis. Kalau run this ad continuously, maknanya secara berterusan kita akan menjalankan kita punya iklan tu. Tapi yang ini dia ada daily budget lah. Setiap hari budgetnya berapa, macam tu. Tapi kalau kita tak nak, kita jangan pilih ni. Kita pilih choose when this ad will end. Maknanya kita akan pilih lah dalam tempoh masa berapa lama iklan ni akan ada, akan berjalan. Jadi kalau dekat sini kita tengok, saya pilih biasa 10 hari lah. Sebab kita nak test market tau. So kat sini boleh pilih 10 hari ke, 9 hari ke, berapa hari ke. Daripada tarikh apa. Sampai ke tarikh apa lah. So kalau kita nak testing, maknanya nak test orang berapa ramai, nak tengok kita punya Facebook, kita punya produk ke, saya cadangkan 10 hari ataupun seminggu lah. So budget kita boleh increasekan, kita boleh decreasekan. Increase maksimum 500, minimum dia dah tukar. Minimum sekarang RM5. Jadi kalau RM5 kali 10 hari maknanya RM50 lah kita akan bayar. Ni dia akan bagi tahu. You will spend a total of RM50. Jadi sepanjang 10 hari tu RM50. Tapi dia ada tax, jangan lupa. Tax dia 30 sen. Kalau RM5 lah. Kalau RM500, tax dia RM30. Biasa saya buat dalam RM10 lah. RM10, tax dia baru 60 sen. Ni. Cukai dia baru 60 sen. Cukai ni cukai Facebook lah. So Facebook yang makan bukan kita. Jadi ni contoh dia lah. Okay, jadi macam mana nak bayar? Kita dah pilih kita punya duration iklan, nak berapa lama dan sebagainya. Berapa pula kita nak bayar kan? Berapa lama pula kita nak bayar benda ni? Jadi kita bayar ni, payment method ni. Sebelah kiri bawah ni. Kalau kita tekan payment method tu, dia akan masuk dekat sini. Dekat satu tempat lah. So yang macam ni dah ada Cikgu Jeffrey punya kad lah, bank card. Kalau belum ada, korang kena masukkan lah. Cara nak masukkan dia kat payment method ni adalah tekan add payment method.
Jadi bila kita dah add payment method tu, kita tekan apa yang kita nak masuk lah. Nombor credit card kita ataupun debit card kita. Lepas tu pilihlah bank apa. Bank ke, CIMB ke, public bank ke. Lepas tu nama dekat kad tu kita letak nama penuh dengan huruf besar. Kemudian kita letak card number. Card number tu kita letak yang kat bahagian depan tu. Berapa digit tu, ada 12 digit tu kita masukkan. Expiry date dia berapa, bila dia punya tarikh luput kad. Lepas tu kita masukkan security code yang kat belakang yang ada 3 nombor tu. Kita masukkan kat belakang. Lepas tu kita continue, kita tekan continue. Yang continue nanti dia akan save lah kita punya payment tu. Dan dia akan tolak lah daripada account bank kita kalau ada duit. Macam tu. So, bill dia akan datang lepas dia habis iklan. Maknanya selama iklan tu berjalan, contoh estimate iklan tu RM500 selama 10 hari, katakan dia akan hantar lepas 10 hari tu baru dia hantar lah bil. Ni bil untuk bulan September ada RM152. Yang kita belum bayar lah. Nanti dia akan tolak lah macam tu. Dia akan potong melalui dia lepas siap iklan dia akan hantarlah bilnya. So kita boleh tekan pay lah. Tak ada masalah tu. Cik Arif, Zuraida ni nak tanya, kalau kita tengok you punya yang you share ni kan, performance, dia kata you have spent RM280.79 over 7 days. Jadi Zu nak tahu, kalau kita dah belanja banyak tu, berapa dia punya sales conversion so far yang you all dapat? Biasa kalau kita buat iklan, kita nak berapa keuntungan kita tu, kita letak 10% daripada keuntungan kita. Katakan kita nak untung 1000, kita letak 10% lah, 100 lah. Iklan kita 100. So kita akan dapat jumlahnya double lah kan. Kita akan dapat keuntungan conversion tu daripada situ. Banyak lah. Macam ini 500 saya letak dia punya ni. Rasanya setakat ni sale dah berapa ribu? Dah cecah belas ribu lah. Patutnya kita aim berapa? 5,000 je kan, 10%. Tapi dah belas lah. Maknanya bagus lah. Walaupun page like ni dia tulis 203 orang tapi conversion kita lebih kepada WhatsApp. Sebab kalau tengok dia punya iklan dia, dia tunjuk lah, dia tak tunjuk lah. Kalau tengok iklan ni macam mana, nak tunjuk iklan ni kan. Okay. Iklan kita ni macam ni. Dia bawah ni PM Cikgu Jeffrey di sini. Saya ada nombor WhatsApp. So banyak orang tekan dekat link tu, dia terus masuk WhatsApp Cikgu. Dia tak tekan like Facebook pun tak apa. Kita nak orang ni tekan masuk dalam direct negotiation dengan Cikgu terus. Jadi apa-apa hal dia orang pergilah dekat ni, pergi dekat WhatsApp Cikgu lah.